Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid ustazah, anak-anak murid ustaz? InsyaAllah hari ini ustazah akan menyambung pembelajaran bagi subjek Al-Quran, yang mana hari ini kita akan masuk pada surah Al-Mu'minun, ayat 1 hingga ayat 8 lah kita akan buat pada hari ini, pada ayat kepahaman. Okey, insya-Allah sebelum tu kita buka dulu kelas kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, insya-Allah. Okey, hari ini Ustazah akan menyambung pembelajaran kita pada muka surat 140. Murid-murid semua boleh tengoklah pada muka surat 140 buku teks, yang mana Ustazah akan berikan sedikit penerangan pada hari ini. Hari ini aktiviti yang kita akan lakukan adalah kita akan membaca surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 8. Seterusnya kita akan mengupas sedikit ayat kefahaman dan sedikit terjemahan daripada surah Al-Mu'minun. InsyaAllah, kita tengok pada muka surat 140 yang mana tentang pengenalan surah tersebut, surah Al-Mu'minun, yang mana makna surah ini ialah bermaksud orang-orang yang beriman. Okey, tema surah ini adalah mengenai keuntungan bagi orang-orang mukmin. Jadi kita ni sebagai seorang Islam, adakah kita sudah menjadi seorang orang yang beriman? Adakah kita sudah menjadi seorang mukmin yang sejati? Jadi insya-Allah dalam surah Al-Mu'minun ni ada menerangkan serba sedikitlah bagaimana nikmatnya menjadi seorang mukmin yang baik, yang bagus kan? Yang soleh, soleha, insya-Allah. Kategori surah adalah diturunkan ataupun surah ni adalah surah Makkiyah, yang mana surah ini diturunkan di Mekah, dan bilangan ayat adalah 118 ayat dan juzuk yang ke-17, insya-Allah. Jadi murid-murid semua boleh bersedia, kalau tak ada buku Al-Quran tak mengapa, boleh buka Al-Quran masing-masing pada muka surat 342. Dan kalau sesiapa yang ada buku teks, kita boleh buka lah buku teks. Kita tengok muka surat 146. Okey, kita akan fokuskan pada hari ini tentang mengenai ayat kefahaman, iaitu tema ayat ciri-ciri bagi orang mukmin. Yang mana ayat kefahaman kita tengok muka surat 146. Mengenai tema yang dibawakan di dalam surah ini, di dalam ayat kefahaman ini, ialah mengenai ciri-ciri bagi orang-orang mukmin, insya-Allah. Jadi murid-murid semua boleh bersama-sama dengan ustazah untuk membacakan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 8. Allah, sebentar. Ayat 1 hingga 8. Okey. Jadinya kita boleh tengoklah pada muka surat 146. Jadi kalau murid-murid semua dah bersedia, insya-Allah kita akan mulakan bacaan kita. Ustazah akan pergi satu persatu surah tersebut, dan Ustazah akan terangkan serba sedikit dalam masa yang sama hukum tajwid serta pengertian ayat tersebut, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan buat ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Sekali lagi. Qad aflahal, maafkan Ustazah. Okey, sekali lagi kita buat sama-sama. Qad aflahal mu'minun. Okey, pada bahagian qad. Okey, kalau kita tengok kat situ, apakah hukum tajwid yang terdapat pada qad? Okey, di situ ialah hukum bagi tersebut, kalimah tersebut ialah qalqalah sughra. Betul. Okey.
qalqalah sughra, yang mana qalqalah kecil. Jadi lantunan kita hanyalah satu harakat saja. Qad qad aflahal mu'minun. Kenapa Ustazah baca mu'minun panjang? Okey, apakah hukumnya? Mat arid lil sukun, yang mana kita boleh bacakan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Okey? Okey, seterusnya ayat yang kedua. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Okey, sekali lagi. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Okey, kat situ hukum tajuk yang Ustazah ingin bawakan atau Ustazah ingin sentuh ialah pada hukum mim mati bertemu dengan huruf fa. Allazina hum fi. Kenapa Ustazah tak baca dengung? Kenapa tak baca 2 harakat? Sebab apa? Bila mana mim mati bertemu dengan huruf fa, hukum dia adalah apa dia? Kita dah belajar dah hukum mim mati. Izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Ingat, mim mati bertemu dengan selain mim dan ba adalah izhar syafawi. Okey, seterusnya pada sekali lagi pada salatihim iaitu izhar syafawi juga, yang mana mim mati bertemu dengan huruf kha, khashi'un. Okey, mahrash huruf kha ingat di bahagian kita punya pangkal kita punya kerongkong. Okey. Dan syi'un. Kenapa baca panjang? Sama juga. Hukum dia adalah mad arid lil sukun. Okey. Seterusnya ayat yang ketiga. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Okey. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Okey, kita tengok pada terus itulah. Anil lagwi mu'ridun. Dun. Okey, iaitu mad arid lil sukun. Sama juga. Okey, seterusnya ayat yang ayat yang keempat. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Okey, wallazina hum. Kenapa tak dengung kat hum tu? Mim mati bertemu dengan huruf lam, iaitu sama juga izhar syafawi. Izhar syafawi. Okey, lizzakati fa'ilun. Ma'aril sukun juga. Okey, seterusnya ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Wallazina hum li furujihim hafizun. Sekali lagi. Wallazina hum li furujihim hafizun. Okey, kat situ kita tengok wallazi. Saya selalu ingatkan sebutan baru bagi huruf zal, za. Wallazina hum. Mim mati dengan lam tak perlu dengungkan sebab apa? Izhar syafawi. Li furujihim. Sekali lagi nampak? Izhar syafawi dan hafizun. Ha di pertengahan kerongkong kita. Okey. Zun. Okey. Ma'arid lil sukun. Okey, dan seterusnya ayat yang ke-6. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kalau boleh baca satu nafas, boleh baca teruskan. Okey. Sekali lagi kita cuba buat sama-sama. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Okey, kat situ kita tengok illa ala. Okey, kita boleh baca 2, 4 atau 5 harakat, yang mana bila mana mat panjang tu dekat illa ala azwa. Kat situ adalah mat wajib, mat jaiz munfasil, yang mana bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah yang berbeza. Okey, mim mati bertemu dengan hamzah sekali lagi dekat azwajihim. Azwajihim tu kita tengok kat situ adalah izhar syafawi.
Malakat aimanuhum. Sekali lagi sama jugalah. Yang lain tu Ustazah yakin semua orang dah dapat kenal lah macam mana nak kenal Izhar Syafawi. Ingat, mim mati bertemu dengan selain mim dan ba. Okey. Dan hujung tu sekali biasalah mar'aril sukun, insya-Allah. Ustazah doa sangatlah anak-anak semua boleh ingat dan kenal. Okey, seterusnya ayat yang ketujuh. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فَمَنِ okey, kat situ ada qalqalah sughra, qalqalah yang kecil. Tagha wara adzalika faula. Nampak tak dekat faula? Kenapa yang ada huruf waw tu kita tak panjangkan dia? Sebab apa? Ada tanda bulat di atas waw. Jadi kita perlu hilangkan bacaan waw tu semasa kita mewasalkan, menyambung bacaan tu. Faulaika humul adun. Yang tu dekat laika. Faula. Kenapa baca 4 atau 5 harakat? Sebab ia adalah mad wajib munfasil. Okey. Adun. Okey, yang tu kat ujung tu adalah mad sukun. Dan yang tak ada sekali. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sekali lagi kelas sama-sama yang terakhir ayat yang ke-8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Okey, boleh? Jadi yang ke-8 tu kita tengok sama juga mim mati, hukum mim mati yang murid-murid semua dah insya-Allah boleh ingat. Dan yang terakhir sekali sama juga wan arif sukun. Dekat dalam surah ni yang Ustazah nampak 1 hingga 8 ni kita banyak berjumpa dengan izhar syafawi dan ma'arif sukun. Okey, jadi Ustazah ingin bawakan sedikit pengertian dari surah tersebut ayat 1 hingga 8. Ustazah bacakan Okey, kemenangan orang-orang mukmin yang mana 7 sifat yang menjadikan orang mukmin berjaya. Okey, masya-Allah. Dalam pada masa yang sama kita dapat tahu apakah 7 sifat yang menjadikan orang-orang mukmin ni berjaya. Ini kunci kejayaan bagi orang-orang Islam ni. Orang-orang mukmin kan. Jadi kita tengok apakah dia 7 sifat tersebut. Okey. Bagi ayat yang pertama, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun tu, qad aflahal mu'minun tu yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Okey. Yang kedua, dengar ayat yang kedua. Okey, iaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk dalam solatnya. Yang mana orang yang khusyuk dalam solatnya? Ini antaralah kejayaan bagi orang-orang yang mukmin. Sebab apa? Sekarang nak mendapat khusyuk dalam solat ni adalah satu perkara yang susah kan? Jadi orang-orang yang khusyuk dalam solat ni adalah mereka-mereka yang beruntung. Mukmin-mukmin yang beruntung. Jadi ayat yang ketiga ialah dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Maksud perbuatan dan perkataan yang sia-sia tu macam mana? Perbuatan yang sia-sia tu contoh kita membuang masa tanpa arah tujuan. Kita buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tak berfaedah. Jadi kita jauhkan diri daripada perkara tersebut dan perkataan yang sia-sia. Macam mana perkataan yang sia-sia? Saya dalam kelas saya ada cakap juga kan perkataan sia-sia, contoh macam kita maki hamun, kita bercakap pasal orang lain, kita macam kalau sekarang ni orang kata membawang je. Okey, ataupun kita banyak mencarut-carut. Itu semua adalah perkataan sia-sia. Bila mana kita menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan sia-sia, kita adalah mukmin yang berjaya. Masya-Allah. Okey. Seterusnya yang keempat, dan mereka yang menunaikan zakat. Walaupun sedikit jumlah zakat tu yang kita keluarkan, itu adalah satu perkara yang sangat bagus dan mulia. Bahkan menjadikan kita seorang mukmin yang berjaya. Seterusnya yang kelima, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Mereka yang menjaga kehormatan tu maksudnya macam mana? Mereka yang menjaga maruah mereka, yang menjaga kemaluan mereka, yang tidak melakukan zina kan? Jadi mereka yang menjaga kehormatannya, mereka menjaga kesucian dirinya. Jadi mereka adalah mukmin yang berjaya. Seterusnya yang keenam, kecuali kepada isteri-isteri mereka atau hamba sahaya mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maksudnya kat sini bagi orang-orang yang dah berkahwin lah. Bagi orang yang dah berkahwin, mereka tadi dah menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Lepas tu mereka hanya pergi kepada isteri-isteri mereka, ataupun pada zaman-zaman sahabat dulu, Rasulullah dulu ada hamba sahaya kan. Itu lain lah. Okey. Seterusnya yang ketujuh, kemudian barang siapa yang mengingini selain daripada demikian,
maka mereka lah orang yang melampaui batas. Apa tu selain demikian tu? Okey, selain daripada yang demikian itu bermaksud zina, homoseksual dan sebagainya. Maksudnya mereka-mereka yang menjauhkan diri mereka daripada zina, homoseksual. Kan sekarang banyak kan macam-macam. Apa yang awak semua bagi, apa gelaran kunyit lah, apalah kan. Jadi mereka menjauhkan diri daripada melakukan hubungan homoseksual, mereka jauhkan diri daripada melakukan zina. Jadi mereka adalah mukmin yang berjaya. Okey, seterusnya yang ke-8, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Jadi setiap manusia memegang amanah. Macam kita sendiri pun kita memegang amanah. Jadi mereka yang memegang amanah dan janjinya, mereka ni adalah mukmin yang berjaya. Jadi kita boleh flashback balik, kita boleh reflect balik diri kita. Adakah kita ni seorang mukmin yang berjaya? Jadi dalam surah Al-Mu'minun ni yang bagusnya mendidik kita bagaimana untuk menjadi seorang mukmin yang berjaya. Jadi untuk menjadi mukmin yang berjaya, kita boleh amalkanlah apa yang terkandung dalam surah Al-Mu'minun ni. Okey. Ustazah rasa hari ini itu saja perkongsian daripada Ustazah, dan Ustazah harap ada sedikit manfaat yang anak-anak murid dapat lah. Jadi kita dah selesai lah belajar secara tidak langsung kat sini ayat 1 hingga 8 dan mendapat sedikit manfaat daripada surah Al-Mu'minun. InsyaAllah segala kekurangan tu datang daripada diri Ustazah sendiri. Jika ada kekurangan atau kesilapan yang Ustazah lakukan semasa mengajar atau pembacaan Ustazah, murid-murid semua Ustazah alu-alukan untuk menegur sebarang kesilapan yang Ustazah lakukan lah. Jadi sekian saja daripada Ustazah. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi pada hari yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.